Peranan para sesuazah dalam memacu negara pada masa kini semakin mencabar. Kemampuan dan ketahanan mereka menggunakan teknologi maklumat dan media baharu yang amat ketara seperti sistem satelit, internet, telefon selular, aplikasi, sistem maklumat tanpa wayar. Ini memberi kesan bukan saja kepada cara kita belajar dan pemikiran kita, bahkan akan menyentuh keadaan mental dan emosi kita, dan yang pada jangka panjangnya mungkin juga sikap moral dan sosial kita. Sekarang ini kita sedar bahawa ada imbalance di antara maklumat yang mempengaruhi seluruh dunia ini daripada negara-negara yang sudah maju dengan maklumat yang sangat perlu muncul untuk disebarkan dalam kawasan negara-negara yang sedang memaju dan mempunyai aspirasi tersendiri dan menghadapi banyak cabaran yang mungkin tidak ada terkandung di dalam maklumat yang disebarkan di peringkat dunia. Mahasiswa kini tergolong dalam generasi Y yang merupakan kelompok terbesar dalam populasi negara kita. Kita dapat melihat laman sosial seperti Facebook, Twitter dan web blog semakin popular dalam kalangan generasi ini. Ini ada baiknya dan ada juga kurang baiknya. Terserahlah kepada kita mencari jalan untuk menimbulkan sikap berdiskriminasi untuk menentukan mana yang baik, mana yang kurang baik. Jika tidak dikawal dan ditapis dengan cukup baik, mereka iaitu generasi Y kita mudah terpengaruh dengan penulisan yang diodola. Kita tidak mahu negara kita menjadi kucar-kacir natijah daripada propaganda daripada luar yang kadang-kadangnya tidak mengenal keadaan yang dan masalah yang kita hadapi dalam negara kita. Misalnya, kita tidak mahu Malaysia ini terjerumus dalam aliran what is called the Spring Revolution seperti yang telah pun melandakan kawasan di Timur Tengah. Kerajuan merupakan pewaris masyarakat Malaysia yang harmoni. Peranan kerajuan dalam mengekalkan perpaduan pada alaf ke-21 amat mencabar dan berbeza dari zaman sebelumnya. Justru generasi mahasiswa universiti haruslah peka dan kritikal dalam mendidik diri dan patutlah memperlengkap diri dengan lebih banyak maklumat mengenai apa yang berlaku di sekeliling mereka dan untuk memahami ke manakah arah mereka patut menuju aspirasi mereka. Kita mahu agar warga yang paling berintegriti dan berprestasi tinggi dalam penggunaan media baharu agar kita akan dapat mencapai cita-cita kita yang tinggi dan sangat mencabar itu dapat dicapai dengan cukup baiknya. Gapailah impian setinggi yang boleh. Lebihkan memberi tanpa mengharap sesuatu untuk diraih. Kerajuan terbilang
harapan perpaduan. Satukan idealisme demi keharmonian dan kemakmuran. Seperti yang kita sedia maklum, pendidikan merupakan salah satu bidang terpenting dalam menjanakan pembangunan dan kejayaan sesebuah negara. Oleh itu, Kerajaan Negeri Sarawak mengalu-alukan tindakan yang telah diambil oleh Kerajaan Pusat, Kementerian Pendidikan khususnya yang telah menyediakan dua pelan pendidikan yang lengkap bagi semua peringkat, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM dan Pelan Strategik Pendidikan Tinggi Negara kita, iaitu PSPTN. Pelan Strategik Pendidikan Tinggi Negara yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Muhammad Najib Tun Abdul Razak digubal secara komprehensif dan holistik dengan hasrat untuk melahirkan modal insan untuk menyokong teras misi nasional kita dalam meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama. Antara maklumat hala tuju transformasi pengajian tinggi ialah untuk menghasilkan siswazah yang berpengetahuan dan kompeten dalam bidang pengajian serta berkemampuan untuk menterjemahkan pengetahuan yang mereka tuntut dengan pengalaman yang mereka akan dapat kutipkan dalam bekerja sehari-hari. Di samping itu, siswazah perlu berinovatif, mempunyai kebolehan kognitif yang tinggi, berupaya menyelesaikan masalah, menguasai pelbagai bahasa dan keupayaan berkomunikasi dengan berkesan serta celik teknologi, menghayati nilai-nilai murni sebagai asas kehidupan dan mampu untuk memberikan sumbang bakti kepada masyarakat, negara dan dunia. Dalam menyusuri arus globalisasi, graduan mestilah mempunyai kemahiran kepimpinan yang tinggi. Graduan yang mempunyai kemahiran kepimpinan mampu menjadi peneraju organisasi di peringkat antarabangsa. Seterusnya ini dapat meningkatkan daya saing Malaysia sebagai pusat pembangunan perniagaan, bukan saja kepimpinan di peringkat atasan, malah kemahiran kepimpinan penting untuk menjadikan siswazah sebagai pengurus dan eksekutif yang cekap dalam sesebuah organisasi. Di peringkat kerajaan negeri, agenda pembangunan pendidikan dilihatkan sama penting dengan agenda pembangunan yang lain. Ini kena melalui pendidikan. Kita bukan sahaja mampu membangunkan modal insan yang berilmu, berkemahiran dan berkualiti, tetapi juga berupaya menjadi platform penting bagi mengingatkan daya saing kita di peringkat global. Sejajar dengan
kerancakan pembangunan koridor tenaga diperbaharui Sarawak ataupun dengan secara pendeknya digelar SCORE. Sarawak telah mula memperbagai dan mentransformasi ekonomi ke arah lebih berasas kepada industri yang menekankan sektor pembuatan dan teknologi tinggi. Sehingga kini, SCORE telah menarik pelaburan yang besar dari pelabur-pelabur asing dan tempatan menerusi pelbagai projek berskala besar di kawasan-kawasan perindustrian SCORE di kawasan tengah Sarawak, terutama di Semelaju, Bintulu, Tanjung Manis dan Mukah. Sudah tentu ini memerlukan tenaga mahir yang berkelayakan. Sebenarnya saya nampak masyarakat kita terpaksa beralih menekankan lebih banyak lagi anak-anak kita menuntut pelajaran teknologi untuk mendirikan industrial society. Tidak dapat dinafikan, UNIMAS saban tahun melahirkan siswazah yang dapat memenuhi keperluan pasaran pekerjaan. Justru giliran graduan hari ini pula tentu membukti sengaja segala ilmu, pengetahuan, kemahiran dan pengalaman yang ditimba sepanjang pengajian membuka peluang keboleh pasaran dan kedapatan kerja untuk diri masing-masing. Saya berasa bangga dengan penglibatan aktif UNIMAS dalam pembangunan SCORE bagi merancangkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan tahap pendapatan di kalangan rakyat kita. Saya yakin usaha bagi mewujudkan pusat penyelidikan UNIMAS di Mukah bakal memberi tumpuan kepada aktiviti-aktiviti penyelidikan berkaitan sumber asli serta tenaga diperbaharui. Pusat itu bakal menjadi sebuah hub penyelidikan penting di kawasan SCORE dan muncul sebagai nadi penggerak ekonomi dan sosial negeri Sarawak. Alhamdulillah, negara kita pada hari ini telah menikmati kemajuan dan keharmonian hasil. Alhamdulillah, negara kita pada hari ini telah menikmati kemajuan dan keharmonian hasil daripada kejayaan program transformasi kerajaan, program transformasi ekonomi, program transformasi politik dan program transformasi sosial yang membentukkan dasar transformasi nasional yang telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri kita. Usaha murni ini adalah selaras dengan matlamat kerajaan untuk memastikan pembangunan negara dicapai secara komprehensif dalam pelbagai bidang tanpa mengira rakyat yang berbilang bangsa, kaum dan agama. Banyak kejayaan telah dikecapi oleh kerajaan pada hari ini menerusi pelaksanaan dasar transformasi nasional. Kejayaan demi kejayaan ini adalah hasil kerja keras semua pihak daripada rakyat sehinggalah kepada pihak swasta dan penjawat awam. Hasilnya, taraf dan kualiti hidup rakyat menjadi semakin baik, ekonomi negara menjadi semakin berkembang, manakala keuangan negara terus kukuh daripada hari ke hari.
Secara keseluruhannya, keberkesanan dan kejayaan dasar transformasi negara dapat dilihat secara jelasnya di seluruh negara, khususnya di negeri Sarawak ini, melalui salah satu daripada agenda transformasinya, iaitu memperkasakan prasarana luar bandar dan pendalaman. Keberkesanan dasar transformasi negara ini membuktikan masyarakat di luar bandar tidak lagi berasa tersisih daripada kemajuan yang telah dicapai oleh negara, lantas tuntut menjadi pemangkin kepada mereka untuk bersama-sama menggorak langkah dalam menyumbang kepada pembangunan negara. Di sini kita dapat lihat peningkatan taraf pendidikan di kalangan masyarakat Malaysia, khususnya di negeri Sarawak ini, telah meningkat secara mendadak. Ingin ditekankan bahawa taraf pendidikan adalah merupakan perkara yang amat dititik beratkan oleh kerajaan dan turut dimasukkan menjadi salah satu agenda dalam program transformasi kerajaan kita. Dalam konteks pengajian tinggi, pemberian voucher buku Satu Malaysia bernilai RM250 kepada mahasiswa tentu menggalakkan mereka untuk membeli buku ilmiah sepanjang pengajian mereka pada tahun 2012. Kerajaan telah memperuntukkan RM260 juta untuk melaksanakan inisiatif pemberian voucher buku Satu Malaysia kepada mahasiswa. Saya menaruh keyakinan bahawa kesemua graduan yang dilahirkan oleh UNIMAS pada hari ini mampu memberi sumbangan kepada pembangunan negara dengan mencurahkan segala ilmu, kepakaran dan pengalaman mereka. Ini juga merupakan satu langkah permulaan dan cabaran yang besar kepada graduan UNIMAS setelah keluar daripada Dewan ini untuk menyahut pelaksanaan dasar transformasi nasional sehingga penghiatannya sampai ke akar umbi dan seterusnya menjadi tanda mercu kegemilangan Malaysia. Pada hari ini sempurnalah sudah satu fasa perjalanan kehidupan para graduan dalam menuntut ilmu buat seketika. Pembelajaran tidak berhenti di sini. Sebaliknya, pembelajaran adalah proses yang berterusan seumur hidup. Saya berharap langkah graduan sekalian tidak terhenti di sini. Teruskan usaha dalam mencari ilmu pengetahuan yang berguna, di samping menabur bakti sebagai ahli masyarakat yang berjasa demi pembangunan negara tercinta kita. Semoga kejayaan yang diraih hari ini menjadi asas teguh untuk meneruskan perjalanan hidup ini dengan lebih berkeyakinan lagi. Ingatlah, success is achieved and maintained by those who try and keep on trying. Akhir sekali, saya sudahi ucapan saya dengan serangkap pantun. Tenang-tenang air di laut,
sampan kolek muda ke Tanjung. Kejayaan hari ini pasti disebut teruskan usaha tiada penghujung. Sekianlah dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim dan taufik saya dengan sukacitanya mengisytiharkan pembukaan sidang konvensyen ke-17 JENIMAS pada hari ini. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Pehin Seri. Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda. Dipersilakan Dekan Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif, Profesor Madya Dr. Hasnizam Abdul Wahid. Yang Amat Berhormat Pro-Chancellor, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Pro-Chancellor menganugerahkan Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan dengan kepujian kepada graduan berikut. Program Muzik. Elvis Philip bin Makawin. Elviana Elsa Samson. Ermi Sanisha binti Suran. Everesto Tingle. Hizkia Maran bin Yohanes. Johannes Lanyun anak Kandawang. Julai anak Billy. Lau Seng Wei. Lee Chuan Ming. Lieutenant Muda Muhammad Hanafi bin Abdul Rashid. Lieutenant Muda Muhammad Hanif bin Cik Razak, PSS DUDM. Nur Faizah binti Izhar. Dan Wendy James Jengan. Program Pengurusan Seni. Lieutenant Muda Ahmad Sani bin Miswadi. Azwan bin Arifin. Cik Nuria binti Cik Ismail. Cindy Abeng anak Tupi. Dayang anak Empam. Diana Maya anak Gruna. Erna Nur Farahana binti Azaman. Erni Amalia anak Anin. Etila Jumon. Fatihah binti Mustafa. Hafizan bin Ahmad. Harrison anak Jabrin. Hilmi bin Muhammad alias Mat Husin. Jamilah binti Abdul Rahman. Jennifer anak Robert. Jennifer Piong.
Kasmawati binti Kamarudin, Lo Suk Ling, Lionel anak Philip, Maria binti Mat Aris, Marina binti Yusuf, Muhammad Afizi bin Cik Rosli, Lieutenant Muda Muhammad Aznan bin Cik Mi, Muhammad Halmi bin Ahmad Asri, Muhammad Khairi bin Abdul Aziz, Muhammad Syahzwan bin Said, Muhammad Faizal bin Nawani, Muhammad Aidil Fazwa bin Ghazali, Muhammad Azral bin Pawi, Muhammad Hafizi bin Ahmad, Muhammad Ikram bin Matsai, Inspektor Muhammad Nazrin bin Nasharuddin, Muhammad Nur Azam bin Mat Khalib, Muhammad Taufik bin Shu'ib, Muhammad Abdullah bin Mamat, Nazirah binti Yusuf, Nik Nur Husnina binti Kamarudin, Nur Afidah binti Kiprawi, Nur Azwana binti Ahmad, Nur Baiti binti Mustafa, Nur Fatin Nabilah binti Muhammad Fuad, Nur Hayati binti Muhammad, Nora Shikin binti Khairuzaman, Noraini binti Mazlan, Nur Fahana binti Mariani, Nur Hayati binti Samsudin, Nur Hayati binti Yusuf, Nur Hidayu binti Cik Ibrahim, Nur Janah binti Suradi, Nur Liana binti Musa, Nur Masnah binti Ibrahim, Nur Alisa binti Muhammad Ali, Nur Hidayah binti Ibrahim, Nur Idani binti Mat Said, Nur Syahila binti Hashim, Nur Syafiqah binti Muhammad Syukri, Nur Fadilah binti Jamaluddin, Nur Jannah binti Muhammad Idris, Nur Nabila binti Rosli, Nur Syaima binti Laili, Nur Syuhada Ashikin binti Ramli,
Nurul Afida binti Amran, Nurul Aina binti Cik Daud, Nurul Ashikin binti Abdul Wahab, Nurul Azlinda binti Lot, Nurul Farhana binti Muhammad Syokri, Nurul Hidayah binti Awang Syari, Nurul Amira binti Zakari alias Awang, Nurul Huda binti Othman, Nurul Nadial binti Muhammad, Poli anak Gandai, Raja Junaidah binti Raja Daud alias Raja Hussein, Raja Noliana binti Raja Idris, Renawati binti Deris, Rozila binti Job, Sabtuyah binti Ahmad, Saibul Kapi bin Arifin, Saidatul Jaharah binti Jalin, Santi anak perempuan Madebanan, Sarihan binti Yaakob, Sazani binti Mahidin, Sherina Intia anak Jerry muda, Siti Asma binti Latif, Siti Jahtul Fatinah binti Mahat, Siti Muslimah binti Mat Yatim, Siti Nur Aisyah binti Ishaq, Siti Nur Aini binti Muhammad, Siti Nur Asiyah binti Mashur, Siti Noras Rizan binti Ibrahim, Siti Nurhaliza binti Abdurrahman, Siti Nur Ain binti Muhammad, Siti Nur Farah Wahida binti Abdul Rahim, Siti Uji Nur Hayati binti Abdul, Siti Zulaikha binti Abdullah, Sufyan bin Matsaman, Suhazrimi bin Mat Hussein, Suzy Suzana binti Mahtar, Ummu Masyitah binti Othman, Weni binti Palau, Wan Arif Faizal bin Wan Ibrahim, Wan Nurhayati binti Wan Mahmud, Wan Nur Zahira binti Wan Abdul Razak, Wan Siti Nur Huda binti Wan Ali, Winnie Nalun anak Langgan, Yusniza binti Mazlan, dan Zurita binti Tahir. Program Seni Halus. Amani binti Johari,
Angela anak Augustine. Chan Kaliang. Chong Yi Yang. Chong Yu Rong. Corina Tiong. Daniel bin Muhammad Osman. Fadila binti Zakaria. Farahin binti Ismail. Fatmawati binti Marimin. Hayazin bin Othman. Jab Xiaoting. Joseph anak Dawi. Kam Sum Yi. Huzlaili binti Ropa. Lau Chao Zi. Inspektor Megilai anak perempuan Balakrishnan. Inspektor Malcolm anak Angkun. Mitchell Nawi anak Adam. Muhammad Fairuz bin Ramli. Lieutenant Muda Muhammad Isa bin Ma'ruf. Muhammad Faizul bin Ramli. Muhammad Naim bin Madno. Muhammad Syafiq bin Muhammad Hatta. Muhammad Syaiful bin Rozalai alias Rozali. Muhammad Hanif bin Sheikh Hasim. Muhammad Habshan bin Surumin. Nelson Malin anak Japang. Newson anak Gong. Nur Izzuddin bin Muhammad Nur. Nur Azwan bin Abdul Hamid. Nur Hafisha binti Abdul Razak. Nur Hafizah binti Abdul Razak alias Nganting. Nur Ismayani binti Khalid. Nur Syakila binti Ibrahim. Nur Rafiza binti Muhammad Nur. Nur Idayu binti Muhammad. Nur Amy binti Ismail. Nur Hafiza binti Abdul Rahman. Nur Hafizah binti Parman. Lieutenant Muda Nur Husaini bin Nur Yazid. Nur Liza binti Osman. Nur Syahida binti Muhammad Saad. Nurul Farha binti Johari alias Othman. Nur Adibah binti Kamaruz Zaman. Nur Nadia Hafiza binti Jamaluddin. Nur Azwarin binti Seman. Pevilin Pilih. Peloren anak Mawang. Putri Fazliz Nur binti Yahya. Rian Fauzi bin Khairuddin.
Roslina Pondosian, Rosmashania binti Muhammad, Rozainiza binti Rosli, Lieutenant Muda Sharifah Hazila binti Syed Hassan Ashari, Syari Naidara binti Ibrahim, Siti Asmat binti Mamat alias Muhammad Yusuf, Lieutenant Muda Siti Hajar binti Kamaruzaman, Siti Nur Salwani binti Muhammad Noor, Siti Nur Ain Amira binti Cik Jahari, Siti Zubaidah binti Muhammad Razwan, Su Cindy anak Wilson, Sufri bin Jaya, Suhaslinda binti Mad Husin, Syahiran bin Ghazali, Shahlan bin Shahidi, Tan Wei Ling, Teddy Albert anak Jabril, Wee Gate Xiao, Wilson anak Ayub, dan Zamrizal bin Zulkifli. Terima kasih Yang Amat Berhormat Pro Chancellor. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Bahin Sri dan Dekan Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif. Sedih rasanya hati di dalam mengenangkan peristiwa masa yang telah silam, di mana aku hidup bersama si dia, tak pernah rasa aman bahagia. Perselisihan sering terjadi, walaupun jauh dari nyata dan juga bukti. Namun begitu dia selalu melulu, tegak melulu menurut nafsu. Andainya dia dapat mengubah, tetap ku terima, mendirikan Mahli Gairia, tapi tak berdaya. Panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Andainya dia dapat mengubah, tetap ku terima, mendirikan Mahli Gairia, tapi tak berdaya.
sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari, rupanya hujan di tengah hari. Macam orang Habsyi negeri Arab. Oh apik sayang, oi jangan susah, habis menjahit wang masa nak upah. Marilah jalan ini cematlah cepat, awas pelongkang, oi kaki melompat. Apik jaga depan ada longkang. Mana? Lompat, Ayah. lompat, Ayah. lompat, apik lompat. Lagu Hujan di Tengah Hari itu tadi telah dinyanyikan oleh saudara Haminur Kasim dan pengubah lagu dan konduktor adalah saudara Muhammad Izwan Kamaruzzaman. Sementara
Penganugerahan ijazah sarjana muda diteruskan. Dipersilakan sekali lagi Dekan Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif, Profesor Madya Dr. Hasnizam Abdul Wahid. Yang amat berhormat Pro-Chancellor, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang amat berhormat Pro-Chancellor menganugerahkan ijazah sarjana muda seni gunaan dengan kepujian kepada graduan berikut. Program Sinematografi. Abdullah Amir bin Cik Ismail, Lieutenant Muda Atikah binti Arsyad, Azakwal bin Osman, Bob Windy anak Jini, Chua Sian Jun, Dayangku Hasani binti Awangku Stazali, Doni anak Berayan, Elsie anak Jalin, Zandro Swalin, Felix Nolan anak Benedict, Gan Yi Min,